Maafkan saya Encik, anda disahkan menghidapi HIV. Lurunya jantung bak berkecai dihempas ke batu apabila mendapat khabar buruk yang disahkan oleh seorang pemegang ijazah sarjana muda perubatan. Acap kali kita dikejutkan dengan pelbagai kes kematian yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus HIV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang cana dengan detik waktunya, guru-guru serta hadirin sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini, pembanteras penyakit durjana. Apabila terdengar di halwa telinga kita tentang penyakit HIV AIDS, terlintas di fikiran kita sebuah penyakit yang berbahaya yang belum ditemui penawarnya. Kes HIV AIDS pertama di Malaysia pertama kali dikesan pada tahun 1986 dan sejak itu virus tersebut menjadi satu rintangan bagi kesihatan dan pembangunan yang paling serius di negara ini. Walaupun sudah berdekad lamanya, namun kehebatan teknologi dan kemajuan bangsa dalam bidang teknologi dan informasi sekarang ini masih saja belum mampu untuk menangani virus ini. Namun, kita mampu untuk mencegahnya. Sidang Dewan yang dimuliakan, merenung sejenak memikirkan rasionalnya peranan kerajaan Malaysia dalam mengekalkan kesterilan alat perubatan yang sentiasa dipandang remeh dan yang dianggap tidak penting. Dalam usaha ini, pihak yang dipertanggungjawabkan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia berganding bahu bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan staf dan kaki tangan kesihatan yang sentiasa cakna akan kebersihan dan kesucian peralatan kesihatan, terutamanya alatan yang sering digunakan semasa pemindahan darah, misalnya jarum serta pisau bedah yang menjadi peralatan utama proses pembedahan seseorang. Bagi membuktikan fakta yang telah saya bicarakan, analogi yang boleh diketengahkan ialah pada tahun 2005 seluruh Malaysia digemparkan dengan peristiwa di mana seorang warga negara maut setelah sekian bulan disuntik dengan darah yang telah dicemari dengan virus HIV, berpunca daripada kecuaian kaki tangan kesihatan sendiri. Sudah pastinya kita tidak mahu sejarah hitam ini berulang kembali. Hadirin yang budiman, indikator saya yang kedua pada hari ini adalah keluarga sihat, generasi selamat. Kita sering melihat orang menyisir rambut tetapi bukan akalnya, menggosok gigi tetapi bukan otaknya. Sinonim dengan majoriti keluarga pada hari ini. Membiarkan anak-anak hidup bebas dengan pergaulan yang sama sekali tidak menjaga perbatasan antara jantina yang telah ditetapkan syarak. Maka terjadilah perlakuan seks oral dan seks bebas dalam kalangan remaja yang mengundang kepada bahaya HIV dan AIDS. Oleh yang demikian, ibu bapa mestilah memainkan peranan dalam memberikan pendedahan dan memasakkan pemikiran anak-anak tentang betapa seriusnya menjaga batas pergaulan sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentoi bulu biarlah dari rebungnya. Misalnya, ibu bapa perlu mengetatkan penggunaan gadget anak-anak agar dapat menghindarkan anak-anak daripada mengakses bahan-bahan yang mengusurkan lucah. Sesungguhnya, ibu bapa merupakan cerminan peribadi kepada anak-anak, kerana kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi.
Hadirin sekalian, indikator saya yang terakhir dalam celoteh pada hari ini adalah tahap keimanan penentu peribadi individu. Sebagai hamba Rabb yang Maha Esa, seseorang individu mestilah berazam untuk menjauhkan diri daripada cengkaman pengaruh dan budaya barat yang begitu rakus memanipulasikan minda seseorang individu sehingga mampu menyebabkan runtuhnya akidah dan akhlak. Contohnya, pada tahun 28 Oktober 2018, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah membuat pernyataan tentang peningkatan golongan gay dan transgender di Malaysia. Perkara sebeginilah yang patut ditakuti dan digeruni oleh seseorang individu, terutamanya yang beragama Islam. Oleh yang demikian, setiap individu mestilah meningkatkan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian dan melibatkan diri dengan program-program kemasyarakatan seperti menjadi sukarelawan dalam majlis ilmu agar minda tidak terpesong dengan kotoran duniawi yang mampu menggelapkan masa depan seseorang individu. Maka jelaslah bahawa tahap keimanan penentu peribadi individu. Warga Dewan sekalian, sudah pastinya pernah sekali terlintas di jenak pemikiran kalian berkaitan negara Malaysia menjadi sebuah negara yang bebas daripada penyakit ini, yang mampu untuk menjatuhkan imej bukan sahaja individu, malah negara. Sejajar dengan pemikiran yang sedemikian, maka ayolah kita berganding bahu, mengembleng tenaga untuk membatras penyakit yang semakin lama semakin merajalela ini, agar negara kita dipandang tinggi oleh seantero dunia. Dari banyak kata dan kalimat yang telah saya sampaikan pada podium di acara ini, jika baik maka ambillah, dan jika buruk maka buanglah. Sekadar renungan untuk semua. Hidup dalam setiap hari-hari yang menjatuhkan diri kita, pasti ada hari buruk bagi mereka. Jangan pernah dipersoal, kenapa selalu aku? Tanyalah kepada diri kita, apa ikhtiar kita demi menjamin hidup yang sejahtera. Apabila tiba masanya, bertaubatlah. Dengan izinnya, itulah cara untuk hidup semakin sejahtera. Akhir kata, ayo rakyat Malaysia bangkit bersama-sama. Sekian, terima kasih.